Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Encik Muhammad Faviz bin Bakri, pensyarah CPB 2021. Debat Bahasa Melayu Kumpulan B dan rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian. Nama saya Nurliana Puteri binti Muhammad Harisko, pemegang nombor kad matrik D20211098-148 dari program Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan. Pada hari ini, saya akan menghujahkan tajuk syarahan saya iaitu punca dan kesan pencemaran alam sekitar di Malaysia. Ditelan mati emak, di luah mati bapa. Itulah pepatah yang sesuai digambarkan bahawa kita tidak mewarisi alam sekitar daripada nenek moyang kita, sebaliknya kita meminjamnya daripada generasi akan datang. Kata-kata Mahatma Gandhi ini sudah cukup membuktikan bahawa alam sekitar merupakan harta paling berharga yang perlu dijaga kepentingannya. Apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran alam sekitar? Pencemaran alam sekitar boleh didefinisikan sebagai sesuatu perkara yang mengotorkan alam sekitar sehingga boleh menjejaskan ekosistem di muka bumi ini. Dewasa ini, era pemodenan menderaskan lagi pembangunan negara. Pencemaran alam sekitar telah menjadi satu kemelut yang tidak dapat dielakkan oleh negara kita sehingga mencalarkan nama negara. Negara kita sebenarnya telah terhimpit antara meningkatkan pembangunan negara setaraf negara maju dengan kebajikan terhadap alam sekitar yang perlu dipelihara untuk masyarakat. Antara punca utama yang boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar berada di tahap yang kritikal adalah disebabkan tangan manusia sendiri. Pada kebiasaannya, manusia sering kali melakukan pencemaran alam sekitar dalam keadaan sedar ataupun tidak seperti udara, air, tanah, bunyi dan radiasi. Kesan terhadap pencemaran alam sekitar sudah pun disebarkan melalui media massa, namun manusia durjana yang tidak mencintai alam memandang enteng terhadap permasalahan pencemaran alam sekitar. Sifat materialistik yang ada dalam masyarakat yang ada hari ini juga sukar untuk kita mengurangi masalah pencemaran di atas muka bumi ini. Terdapat juga individu yang mengambil mudah tentang aspek kebersihan lalu membuang sampah ke dalam sungai. Individu yang membuang sampah ke dalam sungai ini akan menyebabkan sungai dipenuhi dengan sampah sarap. Lalu sungai menjadi kotor. Selain itu, perbuatan membuang puntung rokok ke dalam semak pula akan menyebabkan kebakaran yang boleh mencemarkan udara. Minda manusia berjiwa rakus seperti golongan pemaju perumahan masih ada kerana asyik memikirkan keuntungan. Jadi, kealpaan ini menyebabkan pencemaran alam sekitar berlaku. Punca seterusnya berlakunya pencemaran alam sekitar ini adalah kerana sikap pekerja di sektor pertanian dan industri juga boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Terdapat segelintir pekerja di sektor pertanian yang membuang sisa racun rumpai ke dalam sungai dan perbuatan ini boleh menyebabkan air sungai tercemar. Selain itu, terdapat juga pekerja di sektor pertanian yang membakar hutan bagi membersihkan tanah untuk bercucuk tanam. Hutan yang terbakar ini akan mengeluarkan asap yang tebal lalu berlakulah jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan manusia. Asap-asap kilang dan kenderaan juga boleh diwartakan sebagai punca-punca pencemaran udara. Kesan pencemaran alam sekitar yang paling ketara
dan sedang hangat diperkatakan oleh seluruh warga dunia pada masa kini adalah kesan pemanasan global yang disebabkan oleh kesan rumah hijau. Kenaikan suhu bumi dan penipisan lapisan ozon menjadi punca kepada pemanasan global ini yang dapat dirasakan oleh seluruh penduduk bumi. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh pembebasan gas-gas karbon dioksida yang terkumpul dalam udara. Gas karbon dioksida yang terlalu banyak menyebabkan haba di bumi terperangkap dan akhirnya suhu bumi meningkat. Persekitarannya menjadi panas. Penyusutan lapisan ozon juga adalah faktor utama kejadian pemanasan global ini. Pemanasan global menyebabkan keadaan bumi menjadi panas, ekosistem terganggu, banjir berlaku secara kerap dan juga berlakunya kejadian alam yang tidak normal. Kesimpulannya, kerajaan perlu melaksanakan pelbagai usaha untuk mengatasi pencemaran terhadap alam sekitar seperti penguatkuasaan undang-undang, kempen-kempen kesedaran, pameran yang berkaitan dengan alam sekitar dan sebagainya. Terima kasih.